Di dalam video yang lepas, cikgu telah berkongsi dengan kamu mengenai kriteria kejayaan kita pada hari ini ialah murid dikira berjaya sekiranya dapat mengisi tempat kosong dengan membina ayat suruhan dan permintaan dalam buku latihan aktiviti ke surat 77 poin berdasarkan ayat suruhan dan permintaan. Ya, apabila kita lihat di dalam buku teks ini, cikgu mahu kamu tumpukan perhatian kepada warna-warna pada tulisan yang terdapat. Seterusnya mari kita lihat apakah pula ayat permintaan. Ya, ayat permintaan ialah yang menggunakan kata permintaan seperti minta, mohon dan tolong dengan tujuan memohon permintaan. Dan Makcik Bimala telah memberikan kepada Saiful plastik untuk mengisi daun kari yang dipetik dengan mengatakan, Saiful, ambillah plastik ini untuk mengisi daun kari itu. Dan Saiful memberi respon, terima kasih. Atau dialog yang dituturkan oleh Saiful ini merupakan ayat permintaan, ya. Baik, cikgu mahu kamu cuba kenal pasti apakah perkataan yang digunakan dalam ayat ini yang membolehkan kita menggolongkannya sebagai ayat permintaan. Dan seperti mana penerangan cikgu tadi, ayat yang telah dituturkan oleh Darshini ini merupakan ayat suruhan, ya. Dan apakah respon yang telah diberikan oleh Saiful terhadap ayat suruhan Darshini tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid-murid cikgu di luar sana. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi di dalam sesi PDPR bersama cikgu bagi subjek Bahasa Melayu tahun 3. Cikgu mendoakan agar kamu semua sentiasa dalam keadaan sihat, gembira serta ceria di samping keluarga yang tersayang. Dan cikgu juga berharap, ya, agar kamu sentiasa bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kamu di dalam sesi PDPR. Baik, sekiranya kamu telah bersedia untuk belajar bersama cikgu, mari kita lihat apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Hari ini kita akan belajar dari buku teks muka surat 70, tema perpaduan unit 11, hormat menghormati budaya kita, dengan tajuk kita pada hari ini ialah Manual Laman Aduan Taman Aman. Ya, standard kandungan kita ialah 2.3 membaca dan mengapresiasi karya sastra dan bukan sastra. Standard pembelajaran 2.3.1 membaca, mengenal pasti dan menerangkan kandungan teks daripada bahan sastra dan bukan sastra. Objektif pembelajaran kita pula ialah menyatakan kandungan manual secara lisan dan bertulis dengan tepat dan lancar. Dan kriteria kejayaan kita untuk hari ini ialah murid dikira berjaya sekiranya dapat melengkapkan peta pemikiran secara bertulis berdasarkan maklumat yang diberikan di dalam buku latihan aktiviti muka surat 78. Baik, kita teruskan lagi. Seperti mana yang cikgu nyatakan tadi, aktiviti hari ini ialah kita akan menyatakan maklumat dalam manual laman aduan, ya. Dan ini merupakan manual yang dimaksudkan bagi murid-murid yang tidak faham, ya, apakah maksud manual. Manual merupakan panduan atau maklumat yang menerangkan cara membuat atau melakukan sesuatu. Seperti hari ini, ya, kita akan membincangkan mengenai cara penggunaan laman aduan Taman Aman. Baik, sebelum kita ke bahagian yang seterusnya, mari kita baca dahulu, kita lihat, ya, apakah maklumat-maklumat penting yang terkandung dalam manual laman aduan Taman Aman ini, ya.
Baik, seperti mana yang cikgu nyatakan tadi, manual merupakan panduan atau maklumat yang menerangkan tentang cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Jadi di sini, di dalam manual ini, kamu telah diberikan cara-cara bagaimana untuk menggunakan laman aduan Taman Aman ini. Baik, sekarang kita lihat manual penggunaan laman aduan Taman Aman. Baik, apabila kita masuk sahaja ke laman aduan Taman Aman ini, pengguna harus menaip nama pengguna di ruangan yang disediakan, iaitu dalam hal ini kamu diberikan contoh Faisal. Yang kedua, type kata laluan. Dalam hal ini kamu diberikan contohnya Faisal 123, dan kamu perlu ingat ya, nama pengguna dan kata laluan ini hanya untuk penduduk Taman Aman sahaja, kerana ini merupakan laman aduan yang dikhaskan untuk penduduk-penduduk Taman Aman. Baik, yang ketiga pula ialah klik paparan Taman Aman. Kemudian yang keempat, klik butang aduan. Kelima, masukkan aduan atau cadangan yang hendak disalurkan. Kamu diingatkan ya bahawa laman ini hanya digunakan untuk urusan rasmi. Yang kedua, terbuka kepada semua kaum. Dan yang ketiga, aduan atau cadangan yang diberikan mestilah bertata susila dan menghormati budaya semua kaum. Baik, itu adalah maklumat penting yang terkandung di dalam laman aduan Taman Aman ini ya, yang menerangkan berkenaan tata cara penggunaan laman aduan tersebut. Baik, seterusnya kita ke bahagian 2, buku teks muka surat 70. Di sini Encik Faizal berkata kepada Saiful, "Saiful, boleh kamu baca dan terangkan langkah-langkah dalam manual itu? Ayah hendak mendaftar masuk ke laman ini." Lalu Saiful pun membacakan maklumat penting berkaitan tata cara atau langkah-langkah yang terkandung di dalam manual tersebut. Baiklah, merujuk kepada manual tersebut, cara untuk membuat aduan melalui laman aduan Taman Aman ini ialah, mula-mula kamu type nama pengguna, selepas itu type kata laluan, kemudian klik paparan Taman Aman, seterusnya klik butang aduan, kemudian masukkan aduan atau cadangan yang hendak disalurkan, dan akhir sekali klik butang hantar. Baik, sekarang mari kita cuba bantu Saiful untuk menerangkan kepada Encik Faisal mengenai cara penggunaan laman aduan ini ya. Untuk langkah pertama dan kedua ya, kita lihat ianya melibatkan perbuatan yang sama, iaitu type. Oleh yang demikian, adalah lebih tepat untuk kita bina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung dan ya, untuk menyambungkan dua ayat ini. Oleh itu, ayat yang tepat ialah type nama pengguna dan kata laluan. Seterusnya, untuk langkah yang kedua juga serupa ya, ia kerana ia melibatkan dua perbuatan yang sama, iaitu klik ya. Jadi kita gantikan perkataan klik yang kedua ini dengan kata hubung dan, menjadikan ayatnya klik paparan Taman Aman dan butang aduan. Langkah seterusnya ialah masukkan aduan atau cadangan yang hendak disalurkan. Dan langkah yang terakhir ialah klik butang hantar. Baik, seterusnya cuba kamu tumpukan perhatian pula pada tempat kosong nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Mengapa ia perlu wujud ya? Apakah perkataan yang tepat untuk mengisi tempat kosong ini? Baik, sebenarnya ya, kita perlu melengkapkan ayat tersebut dengan satu perkataan yang tepat bagi menjadikan ayat-ayat ini berkait dan mempunyai kesinambungannya. Maksudnya ya, ayat pertama mempunyai kaitan dengan ayat yang kedua dan seterusnya. Dan kalau kamu mengikuti penerangan cikgu dari awal tadi, sudah pasti kamu akan perasan bahawa cikgu selalu menggunakan perkataan seterusnya, kemudian dan beberapa perkataan-perkataan lain untuk menjadikan ayat yang cikgu tuturkan mempunyai kaitan di antara satu dengan yang lain. Baiklah, jadi untuk mengisikan tempat kosong di nombor 1,
memandangkan ianya merupakan perkara pertama yang perlu dilakukan apabila ingin menggunakan laman aduan tersebut, perkataan yang tepat untuk mengisi tempat kosong ini ialah mula-mula. Kita teruskan dengan tempat kosong di nombor 2 pula. Jika tempat kosong nombor 1 tadi kita isikan dengan perkataan mula-mula, maka pada tempat kosong di nombor 2 pula kita isikan dengan perkataan kemudian. Seterusnya, setelah perkataan kemudian kita gunakan, kita isikan pula tempat kosong di nombor 3 dengan perkataan selepas itu. Dan memandangkan langkah klik butang hantar merupakan langkah yang terakhir bagi melengkapkan urusan penghantaran aduan atau cadangan di laman aduan tersebut, maka jawapan yang tepat bagi mengisi tempat kosong pada nombor 4 ialah akhir sekali. Baik, kita cuba baca semula langkah-langkah penggunaan laman aduan Taman Aman seperti mana yang diterangkan oleh Saiful kepada ayahnya. Saiful berkata, "Baiklah ayah, mula-mula type nama pengguna dan kata laluan, kemudian klik paparan Taman Aman dan butang aduan. Selepas itu, masukkan aduan atau cadangan yang hendak disalurkan. Akhir sekali, klik butang hantar." Baiklah murid-murid, kita telah selesai membincangkan aktiviti di muka surat 70. Jadi, untuk menguji kefahaman kamu tentang aktiviti ataupun kemahiran yang kita telah pelajari pada hari ini, cikgu mahu kamu cuba jawab soalan di dalam buku latihan aktiviti muka surat 78 ini ya. Di sini arahan meminta kamu untuk menyatakan maklumat dalam manual. Jadi, untuk menjawab soalan ini, kamu haruslah merujuk kepada manual yang diberikan, iaitu manual membina papan cerita, ya. Baiklah murid-murid, sampai di sini dahulu perkongsian cikgu untuk hari ini. Cikgu berharap agar apa yang cikgu sampaikan tadi kamu faham dan seterusnya dapat membantu kamu untuk menjawab soalan di dalam buku latihan aktiviti muka surat 78 yang telah cikgu tugaskan tadi ya. Seterusnya, jangan lupa ya kongsikan ilmu yang telah cikgu sampaikan ini kepada kawan-kawan yang lain supaya kawan-kawan yang lain turut mendapat manfaat daripada ilmu yang kamu ada. Dan sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video cikgu yang akan datang. Salam sayang daripada cikgu, jaga diri, jaga adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk belajar lebih banyak lagi topik yang menarik. Jumpa lagi di video yang akan datang.